Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pada tajuk seterusnya, iaitu Ta'rif Usulil Fiqh Istilahan. Ta'rif Usulil Fiqh Istilahan. Apakah ta'rif usul fiqh secara istilah? Sebelum ini kita dah bincangkan tentang secara ta'rif usul fiqh secara murakkab idhafi, apa makna usul secara berasingan, apa makna fiqh secara berasingan. Sekarang ini, apakah ta'rif usul fiqh secara istilah sebagai satu nama khusus yang merujuk kepada ilmu tertentu. Amma ta'rifuhu al-laqabi, adapun ta'rif usul fiqh secara laqab, kata nama khas, ay bi'tibarihi laqaban ala ilmin makhsus, yang mengambil kira dia sebagai laqab, satu istilah atau kata khusus yang merujuk kepada ilmu yang tertentu, ilmu yang khusus. Ta'rifnya ialah wal ilmu bil qawaidi wal adillati al-ijmaliyati allati yutawassalu biha ila istinbatil fiqhi, ialah ilmu tentang kaedah dan dalil ijmali yang yutawassalu biha, yang digunakan, yang menjadi wasilah dengannya kepada peristinbatan hukum, ila istinbatil fiqhi, yang digunakan sebagai wasilah untuk mengistinbatkan fiqh. Jadi itu takrif yang diletak oleh musannif, ilmu al-ilmu bil qawaidi wal adillati al-ijmaliyati allati yutawassalu biha ila istinbatil fiqhi, yang mampu menggunakannya untuk istinbat fiqh. Kama yutlaqu, sebagaimana diistilahkan, disebutkan usul fiqh ala hadhil qawaidi wal adillatil ijmaliyah, merujuk kepada kaedah dan dalil ijmaliyah. Okey, jadi dua. Dia kadang usul fiqh merujuk kepada ilmu. Kadang-kadang bila sebut usul fiqh itu, dia juga merujuk kepada kaedah itu sendiri. Kadang-kadang usul fiqh merujuk kepada ilmu yang membincangkan kaedah itu. Dan juga kadang-kadang dia juga merujuk kepada kaedah itu sendiri. Okey. Sekarang ni pengarang akan syarahkan ta'rif tersebut. Jadi dalam ta'rif kita kata al-ilmu bil qawaidi. Apa makna qawaid? Wal qawaidu qadaya kulliyatun. Qawaid ialah qadaya kulliyah. Qadaya kulliyah makna hukum secara menyeluruh. Satu hukum kaedah yang menyeluruh, yang tabiqu hukmuha ala juz'iyati, yang terpakai hukumnya, atau yang tabiq ni mana terpakai, diaplikasikan hukumnya alal juz'iyat, atas juz'iyah, atas perkara juz'i, perkara yang secara satu-satu, secara detail, yang juz'iyat allati tandariju tahtaha, yang terletak di bawah kaedah tersebut. Jadi kaedah ni kita guna bahasa kita. Jadi kaedah ni ialah satu qadaya kulliyah. Satu kita kata hukum yang kulli, hukum umum, yang di bawahnya itu terletak perkara-perkara juzuk-juzuk, furuk-furuk, cabang-cabang yang ada di bawah kaedah umum tadi. Fata'rifu biha, maka kamu dapat mengetahui dengan kaedah ini. Fata'rifu biha, kamu dapat mengetahui dengan kaedah ini, qadaya kulliyah ini, hukma hadhil juz'iyat, hukum bagi setiap perkara juz'i tersebut. Wa min amthilati dhalik, dan antara amthilati dhalik, contoh itu ialah apa? Kaedah al-amru yufidu al-wujubah. Al-amru, suruhan itu dia memberi erti wajib. Illa idza sarafathu qarinatun
an dhalik, kecuali memalingkannya oleh satu qarinah daripada makna wajib. Okey, ini kaedah dia apa? Al-amru yufidul wujub. Sirah lafaz suruh itu dia memberi makna wajib. Itu kaedah. Maka fahadhihi al-qa'idatu, maka kaedah ini yantabiqu hukmuha, akan teraplikasi hukumnya ala jami'in nususi, kepada semua nas-nas juz'iyah yang secara detail, allati tandariju, yang duduk tahta hadhil qa'idah, di bawah kaedah ini. Contoh, mislu qawlihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud, wahai orang yang beriman, awfu, hendaklah kamu tunaikan al-uqud, janji-janji dan perjanjian kamu. Jadi awfu ni fi'il amar, fi'il amar. Jadi bila fi'il amar, apa kaedah dia? Kaedahnya fi'il amar menunjukkan wajib. Maka al-wafa bil uqud, menunaikan segala janji itu hukumnya wajib. Kerana apa? Berdasarkan kaedah umum, al-amru yufidul wujub. Wa qawlihi ta'ala, dan seumpama firman Allah Ta'ala, wa aqimus salata wa atuz zakah wa ati'ur rasul. Tunaikan sembahyang, bayarlah zakat dan taati rasul. Aqimu fi'il amar, atu fi'il amar, ati'u fi'il amar. Fajami'u siyaghil amri, maka seluruh sirah-sirah, lafaz-lafaz suruh, al-mujarradati, yang tidak mempunyai, mujarradah ni makna tidak ada qarinah. Mujarradah ay mujarradah anil qarinah. Sirah lafaz amar yang kosong daripada qarinah, tandariju tahta hadhil qa'idah, maka termasuk di bawah kaedah ini. Mana-manalah. Yang ni fi'il amar ni masuk bawah kaedah ini. Ni kaedah ini kan umum. Jadi nas juz'i, contoh ayat Quran ni masuk bawah kaedah ini. Contoh ayat Quran ni masuk bawah kaedah ini. Ini nusus nas juz'i ni masuk bawah kaedah ini. Ini pun masuk bawah kaedah ini. Wa yu'rafu bidzalik, dan diketahui demikian itu, wujubu, wajibnya, ma ta'allaqat bihi, apa yang berkait dengannya, siratul amri, oleh sirah suruh tadi. Kawujubi al-wafa'i bil uqud, seperti wajib menunaikan janji-janji dan akad. Wa wujubi as-salah, wajib sembahyang. Wa ita'iz zakah, tunai zakat. Wa ta'atir rasul, dan taat rasul. Wa mithlu qa'idati, dan contoh seperti kaedah, an-nahyu yufidu tahrima, larangan itu memberi maksud pengharaman. Illa idza wujidat qarinatun, kecuali jika didapati ada qarinah, ada tanda-tanda qarinah, tasrifuhu anit tahrim, yang memalingkan daripada makna pengharaman. Fahadhil qa'idatu, maka kaedah ini, tantabiqu, dia menepati ala nususin nahiyati al-mujarradati, di atas nas-nas larangan yang mujarradah, yang sunyi daripada qarinah. Wa yu'rafu bihadhihi lintibaqi, dan dapat diketahui dengan intibaq, aplikasi ini, ataupun menepati kaedah ini, didapati, difaham apa? Hurmatu ma ta'allaqat, haramnya perkara yang berkait dengannya, siyagu an-nahyi, lafaz-lafaz larangan tersebut. Jadi segala lafaz yang datang dalam bentuk larangan memberi makna pengharaman. Mithlu qawlihi ta'ala, wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina, ini nahi ni. Wa qawlihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan makan harta antara kamu dengan secara batil. Fayakunu hukmuz zina, maka jadilah hukum zina, al-hurmata, ialah pengharaman. Wa hukmul akli amwalin nasi bil batil, al-hurmata aidan, dan makan harta orang secara batil juga haram. Wa bihadhil qa'idati, dengan kaedah ini, yatawassalu, maka mampulah sampai oleh mujtahid itu, ila istinbatil fiqhi, untuk mengistinbatkan fiqh, ai ila istinbati ahkami syar'iyyati, iaitu mengistinbatkan hukum syarak, al-amaliyati, hukum syarak yang bentuk amali,
min adillatiha tafsiliyah, daripada dalil tafsilinya. Fa idza arada al-mujtahidu, apabila ingin seorang mujtahid, mathalan sebagai contoh, an ya'rifa hukma salah, untuk dia mengetahui hukum sembahyang, contohnya qara'a qaulahu ta'ala, maka dia akan baca firman Allah Ta'ala, aqimus salah, fayaqulu, maka dia akan kata macam ni. Ini contoh je lah. Aqimu itu sighatu amrin mujarradun. Ini sighah amar mujarradatun, yang sunyi daripada qarinah, yang tak ada qarinah. Wa qa'idatu, dan kaedah kata al-amru, wa qa'idatu al-amri lil wujub, suruh itu memberi makna wajib, illa li qarinatin sarifah, kecuali ada qarinah yang memalingkan daripada makna wajib. Maka kaedah itu tantabiku alaiha, menepati atas ayat ini. Fayantuju an dhalika, maka nataja, jadi fayuntiju, menatijahkan, an dhalika, ataupun nataja yang tiju an dhalika, fayantuju an dhalika, maka menatijahkan daripada demikian itu, annal qiyama bis salati wajibun, bahawa maka menatijah daripada demikian itu bahawa mendirikan sembahyang itu wajib, berdasarkan apa? Kaedah al-amru lil wujub. Jadi kaedah itu kaedah apa? Kaedah usul. Dia gunakan untuk proses istinbat, melihat kepada nas juz'i ni, ayat Quran khusus ini. Maka keluarlah hukum wujubu as-salati, wujubu iqamati salah, wajib mendirikan sembahyang. Okey. Kemudian seterusnya ditakrifkan lagi bagi istilah itu, al-adillah al-ijmaliyah. Apa makna al-adillah al-ijmaliyah ini? Wal adillah, amal adillatul ijmaliyah, adapun dalil ijmali, fahiya masadirul ahkami syar'iyyah, maka dia masdar bagi hukum syarak, kal kitabi was sunnah, seperti al-Quran dan sunnah, wal ijma' wal qiyas, wal ilmu biha, dan mengetahui dengannya, yakunu min haitsu, terjadi, berlaku, min haitsul ilmu bihujjiyatiha, dari segi kita mengetahui penghujahannya. Kita mengetahui dalil macam mana? Mengetahui dalil ijmali, tahu dari segi penghujahan dalil tersebut. Wa manzilatiha fil istidlal, dan kedudukannya pada pendalilan. Wa wujuhi, dan wajah dalalatin nasi, wajah menunjuknya oleh nas, hasba ikhtilafi ahwali hadhihi dalalah, mengikut berbezanya situasi keadaan dalalah ini, keadaan pendalilan dalil ini atau petunjuk ini. Wa maknal ijma', okey, dan mengetahuinya makna ijma', wa syurutihi, mengetahui ini termasuk dalam dalalah al-adillah al-ijmaliyah ni. Apa lagi? Wa ma'nal ijma', kita mengetahui makna ijma', wa syurutihi, dan syaratnya, wa anwa'il qiyas, dan mengetahui jenis-jenis qiyas, wa illatihi, dan illah qiyas, wa turuqi, dan mengetahui turuqi ta'arrufi, jalan untuk kita mengetahui ala hadhil illah, di atas illah ini. Dalam bab illah ini kita akan tahu tentang turuq maslakil illah, jalan-jalan kita nak mengenal sesuatu tu illah bagi qiyas itu ataupun tidak. Nampak? Illah bagi qiyas tu ada maslak, ada turuknya. Wa ghairi dzalika, dan lain daripada demikian itu, minal abhathi muta'alliqati, daripada perbahasan yang berkait bil qiyas, dengan qiyas, wa bisairil adillatil ijmaliyah, dan dengan dalil-dalil ijmali yang lain. Maka fal usuli, ulama usul, yabhathu, dia membincangkan an adillatil ijmaliyah, tentang dalil ijmali, min haitsu dalalatuha alal ahkam, dari segi pendalilan dalil itu, menunjuknya dalil itu kepada hukum syar'iyyah, hukum syarak, min adillatiha al-juz'iyyah, dengan melihat kepada dalil-dalil juz'i. Jadi kerja atau peranan usuli, ahli usul fiqh, mereka
akan kaji tentang dalil ijmali itu. Dari aspek bagaimana dalil ijmali itu menunjuk di atas hukum syarak daripada dalil-dalil juz'i. Okey. Itu peranan atau tugas faqih. Itu tugas usuli. Adapun faqih, wal faqihu yabhathu. Dia membincangkan fil adillatil juz'iyah. Medan faqih dia masuk terus kepada dalil juz'i. Liyastambital ahkamal juz'iyah, supaya dia dapat mengistinbat hukum juz'i minha, daripada dalil juz'i tadi. Musta'inan, dalam masa dia, dalam keadaan dia menggunakan isti'anah menggunakan bil qawaidil usuliyah, dengan kaedah usul, wal ihatati bil adillati, dan dia mengetahui dia juga tentang dalil ijmali, wa mabahithiha, dan perbincangannya. Jadi faqih dia terus masuk kepada dalil juz'i, dalil khusus berkaitan hukum, dengan dia menggunakan kaedah usul tadilah. Okay. Itu selesai berkaitan dengan ta'rif. Sekarang kita masuk kepada al-gharadu. Apakah matlamat, tujuan? Gharad ni tujuan. Min dirasati usulil fiqhi, daripada mempelajari usul fiqh. Wa madal hajati ilaihi, dan sejauh mana hajat kita kepada usul fiqh. Yattadihu mimma qulna sabiqan, maka jelaslah daripada apa yang telah kita katakan terdahulu, annal gharada, bahawa tujuan, min wad'i usulil fiqhi, pada meletakkan usul fiqh, tujuannya ialah al-wusulu ilal ahkami syar'iyyatil amaliyah, untuk sampai kepada hukum syarak yang betul amali, biwad'il qawaidi, dengan meletakkan kaedah, wal manahijil musilati ilaiha, dan manhaj yang menyampaikan kepadanya, ala wajhin yaslamu bihi al-mujtahidu minal khata'i wal athar, yang mana atas jalan wajah yang selamatlah oleh mujtahid daripada tersalah dan juga tergelincir. Fal fiqhu wal usul, maka fiqh dan usul yattafiqani, bersamaan dan sama pada, ala anna gharadahuma, fiqh dan usul fiqh. Apa bentuk ataupun wajah persamaannya? Persamaannya bahawa gharadahuma, kedua-dua tujuan fiqh dan usul, at-tawassulu, ialah untuk menyampaikan ilal ahkami syariah, untuk faham dan reti hukum syarak. Illa, kecuali, ni beza pula ni. Apa bezanya? Illa annal usula, bahawa ilmu usul, tubayyinu, dia menerangkan, tubayyinu manahijal usuli, menerangkan cara, manhaj untuk sampai, waturuqa al-istinbat, dan dia menerangkan jalan-jalan pengistimbatan, jalan istinbat hukum. Itu tugas atau peranan usul. Wal fiqha, fiqh pula, illa annal fiqha yastanbitu al-ahkama fi'lan. Fiqh pula, dia ialah mengistimbat hukum secara langsung. Fi'lan tu secara langsung. Ala daw'il manahij, tapi berdasarkan daw'il manahij, atas asas manhaj, allati rasamaha ilmul usul, yang telah dirangka, yang telah digariskan oleh ilmu usul. Bitatbiqil qawaidi allati qarraraha, dengan dia mengaplikasikan, dia mentatbiq, mengaplikasikan kaedah yang telah ditetapkan oleh usul fiqh. Okey, jelas Jadi ada beza, ada aspek persamaan, ada aspek perbezaan. Jadi pelajar kena bezakan situ. Apakah perbezaan antara fiqh dan usul? Apakah persamaan antara fiqh dan usul? Okey, seterusnya. Wala yuqalu, tidak boleh kita kata. Contoh kalau orang kata macam ni, kata tak boleh kata macam ni, lam ta'ud hunaka hajatun ila hadzal ilmi, dia kata tak perlu lagi dah kepada ilmu ni, ba'dal qawli bisaddi babil ijtihad, setelah adanya pandangan yang menutupkan pintu ijtihad. Dia kata tak perlu dah ilmu usul fiqh, kerana sebahagian ulama kata pintu ijtihad dah tertutup, saddi babil ijtihad,
li'annana naqul, kerana kita kata innal ijtihada ijtihad itu baqin ila yaumil qiyamah. Ijtihad mana tertutup pintu. Pintu ijtihad terbuka lagi sampai kepada hari kiamat. Lakin bi syurutihi, tetapi ijtihad itu mesti dengan syaratnya lah. Jadi tak boleh kita kata pintu ijtihad tertutup. Macam mana kalau ada perkara-perkara baru berlaku, tentu berhajat kepada ijtihad. Perkara yang dah berlaku dah memanglah dah telah diijtihad oleh ulama terdahulu, tapi benda baru berlaku itu tak pelik dan memang secara logiknya akan berlaku benda-benda baru. Itu perlu pada ijtihad. Jadi tak betul lah tertutup secara langsung itu. Yang pastinya ijtihad kekal, tapi mesti berdasarkan syarat. Wa man afta bisaddi babil ijtihad, dan sesiapa yang ulama lah, katakanlah ada terbaca dalam kalangan ulama yang mengatakan telah tertutup pintu ijtihad, qalahu ijtihadan, dia pun pandangan fatwa itu berdasarkan ijtihad. Indama ra'a jur'ata juhal, ketika dia melihat jur'ata, keberanian orang-orang jahil, al-juhal ala syar'illah, di atas syariat Allah Ta'ala. Kenapa kita dapati ada sebahagian ulama mereka kata pintu ijtihad tertutup. Mereka fatwa tu bila tengok, kerana berani sangat orang-orang jahil ni, berani memberi fatwa pada syariat Tuhan. Wa tashri'il ahkam bil hawa, dan mereka mensyariatkan hukum mengikut hawa nafsu. Wa di'a'il ijtihadi min qibali unasin, dan dakwaan ijtihad daripada pihak unasin, pihak manusia-manusia, la ya'rifuna minhu illa lisma, yang mana tidak mengetahui ijtihad kecuali nama ijtihad saja. Saya ni kita ijtihad sendiri daripada Al-Quran dan hadis. Kerana kita ada tahu beberapa kaedah usul fiqh, kita dah belajar usul fiqh, kita ijtihad sendiri. Sebab inilah sebahagian ulama kata tak boleh ijtihad dah, pintu ijtihad tertutup dah. Kenapa? Kerana ada golongan-golongan yang menggunakan dasar ijtihad ini, asalnya tujuan apa? Tujuan untuk mereka berfatwa mengikut hawa nafsu. Wa man lam yasil ila martabatil ijtihadi, siapa yang tidak sampai kepada martabatil ijtihad, martabat ijtihad, fahuwa bihajatin aidan ila ma'rifati hadzal ilmi. Orang yang tak sampai kepada tahap ijtihad pun dah perlu ke tidak belajar usul fiqh? Perlu juga belajar usul fiqh, wal wuqufi ala qawaidihi, dan nak mengetahui tentang kaedahnya. Tujuan apa? Bukan dia nak ijtihad. Tujuannya hatta ya'rifa, supaya dia dapat mengetahui ma'akhidha aqwalil a'immah. Ma'akhidha ni tempat ambilan. Ma'akhidh ialah tempat ambilan perkataan para imam-imam mazhab, para ulama. Wa asasa madhahibihim, dan dapat mengetahui asas mazhab mereka. Wa qad yastati'u al-muqaranata, dan ketika itu mungkin dia akan mampu untuk membuat perbandingan, muqaranah, wa tarjihah, dan membuat pentarjihan, baina hadhil aqwali, antara perkataan pandangan-pandangan ini, wa takhrijal ahkam, dan dia mampu mengeluarkan hukum ala dawi manahijil a'immah, mengikut suluhan ataupun panduan manhaj para imam, allati taba'uha, yang mana mereka ikutinya, fi takriril ahkam, pada nak menghuraikan hukum, wastinbatiha, dan pada nak mengistinbatkan hukum. Wa kama annal ma'niyya bil ahkami syar'iyyati, sebagaimana al-ma'ni, orang yang mengambil berat. Al-ma'ni makna orang yang berkenaan atau mengambil berat tentang hukum syarak. La ghina lahu an hadzal ilmi, tidak terkaya dia, tidak boleh dia, tak terkaya dia daripada ilmu ini. Maksud apa? Dia tak boleh tolak kepentingan ilmu ini. Sebagaimana orang yang berkait dengan hukum syarak, dia tak akan dapat lepas daripada nak mengetahui ilmu ni, mesti dia kena tahu. Fa innal ma'niyya bil qawanin al wad'iyyah, maka orang yang
berkenaan ataupun yang berkaitan dengan qawanin wad'iyah, dengan kita kata perundangan wad'iyah ni, undang-undang yang diletakkan oleh manusia lah. Qawanin wad'iyah ni maknanya peraturan-peraturan undang-undang sivil, undang-undang yang diletakkan oleh manusia ni. Min muhamin, daripada peguam, au qadi, au mudarris ataupun guru. Yahtaju, mereka juga, yahtaju huwal akharu, perlulah mereka, orang selain mereka juga perlu, ila hadzal ilmi, kepada ilmu ini. Kenapa? Li'annal qawaida, kerana kaedah-kaedah, wal usula, dan usul-usul, allati qarraraha ilmul usul, yang telah ditetapkan oleh ilmu usul. Mithlu, contoh, al-qiyasu wa usuluhu, qiyas dan usul qiyas, wal qawaidul usuliyah, dan kaedah-kaedah usul, ditafsirin nusus, untuk menghuraikan nas. Wa turuku dalalatil alfaz, dan jalan menunjuk dan mengertikan lafaz itu. Lafaz-lafaz bahasa Arab ni dia ada dalalah dia ada makna. Jadi kena tahu turuk, apakah jalan penafsiran bagi lafaz tersebut. Apakah lafaz itu menunjuk kepada makna apa? Wal ibarati, ibarat ayat-ayat, ala ma'aniha, menunjukkan atas makna-maknanya. Wa wujuhu hadhihi dalalah, dan wajah pendalilan ini. Wa qawaidut tarjih, dan kaedah nak membuat pentarjihan. Bainal adillah, antara dalil-dalil. Kullu dhalika, setiap daripada itu, wa ghairuhu, talzamu al-ihatatu bihi, melazim oleh seseorang itu mesti ihatah, mesti mengetahui dia, mesti meliputi ilmu ini, min qibali, dari segi pihak, dari pihak apa? Pihak man yatasadda, orang yang duduk ataupun orang yang berada, yang terlibat. Man yatasadda, orang yang terlibat berkaitan lil qawanin al wad'iyah, berkaitan dengan konun-konun sivil, konun-konun yang berbentuk yang akan dirangka oleh manusia ni. Apa maksud? Panjang ni kan. Jadi sebenarnya kalau ikutnya ini berlaku di negara Arab lah. Jadi setengah daripada qadi atau hakim di sana, mereka itu orang yang alim. Kenapa? Kalau lihat dalam sejarah Islam pun, qadi, apa lagi, peguam-peguam, ataupun hakim-hakim pada zaman Islam atau di negara-negara Islam ni, mereka bukan tahu hukum saja. Mereka kadang-kadang terpaksa untuk meletakkan qawanin wad'iyah, satu peraturan atau perundangan yang dibuat oleh tujuannya berdasarkan ijtihad. Okey, untuk proses meletakkan qawanin wad'iyah itu memerlukan kepada kefahaman tentang apa? Tentang dalalatul alfaz, pengertian, apakah pengertian bagi lafaz, ibarat, apa makna bagi ibarat, kaedah usul untuk menafsirkan nas-nas. Bila datangnya pendakwa dan yang didakwa, mereka akan keluarkan perkataan, macam mana nak faham perkataan tu. Lepas tu kemudian berlakunya kes yang serupa, mereka adakah boleh dikiaskan. Jadi semua itu, qadi ke, muhami ke, peguam ke, qadi ataupun orang yang terlibat dalam bidang membina qawanin wad'iyah ini, perlu kepada itu. Talzamu ihatah, lazim oleh meliputi dengan ilmu ini. Siapa? Min qibali man yatasadda, dari pihak orang yang berkait dengan qawanin wad'iyah ini. Wa yuridul wusula, yang mana mereka ingin sampai, ila tafsiriha, untuk mentafsirkannya. Wa ma'rifati man tawat, dan mengetahui apa yang apa yang terselindung ataupun apa yang terkandung. Mantawat, apa yang terkandung, alaihi min ahkam, daripada hukum-hukum. Walihadha, dari kerana ini, faqad i'tanat, maka telah mengambil berat, kulliyatus syariati, kuliah-kuliah syariah, wal hukuk, dan kuliah perundangan, fil Iraq, di negeri Iraq, negara Iraq, wa Syam, dan di Syam, Syria lah, wa Misra, dan di Mesir, wa ghairiha, dan selain padanya, qadiman wa hadithan, sejak zaman dahulu ataupun zaman baharu ini, bitadrisi hadzal ilm,
untuk mengajarkan ilmu ini litullabiha, bagi pelajar-pelajarnya. Hatta kita dapati kuliah-kuliah law, perundangan di negara Arab sendiri, pelajar mereka wajib mengambil subjek usul fiqh. Sekurang-kurangnya pengenalan lah subjek asas. Kalau secara mendalam itu perlu kepada masuk kuliah syariah atau kuliah tertentulah. Tapi pelajar law, perundangan sivil pun mereka sekurang-kurangnya kena ada asas tentang ilmu usul fiqh. Seterusnya, tajuk berkaitan nasyatu ilmi usul fiqh, perkembangan ilmu usul fiqh. InsyaAllah kita akan bincang pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi